Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akan datang kepada kita tahun baru Hijriah 1436 Hijrah. Kita mengambil iktibar daripada kedatangan tahun baru dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tahun yang lalu yang kita sudah lalui bersama menjadi satu pengajaran kepada kita untuk memperbaiki di tahun yang akan datang, insya-Allah. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nastaghfiruka wa natubu ilaika ya rabbal alamin. Nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kekurangan yang ada pada diri kami, kelemahan yang ada pada diri kami, dengan kekuatan dan kesempurnaan yang ada padamu, agar supaya engkau bantu kami untuk melengkapkan kekurangan yang ada pada diri kami. Untuk Engkau bantu kami melengkapkan, menguatkan diri kami dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Sesungguhnya tiada kekuatan melainkan hanya milik Engkau semata-mata, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bersempena dengan datangnya bulan Muharram tahun baru Hijriah 1436 Hijriah, kami memohon kepadamu ya Rabbal Alamin, dengan sifat maafmu, dengan sifat pengampunanmu, dengan sifat Rahman dan Rahimmu, dan sifat pemurahmu, kami mohon kepada Engkau untuk Engkau ampunkan semua dosa kami yang telah kami lakukan sebelum ini, ya Rabbal Alamin. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dan kami mohon sebagaimana Engkau telah tutup segala aib yang telah kami lakukan daripada mata orang lain, ya Allah, tutuplah segala aib kami di dunia dan juga di barzakh serta di akhirat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, apa kekurangan yang telah kami lakukan sebelum ini, hendaklah Engkau maafkan dan Engkau hapuskan keseluruhannya, ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya Engkau suka kepada hamba-Mu yang memohon ampun dan memohon maaf. Kami segelintir daripada hamba-hamba-Mu memohon ampun dan maaf akan kekurangan, kekhilafan dan kesilapan yang kami lakukan sebelum ini, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau beri peluang kepada kami untuk memasuki tahun baru Hijriah ini, ya Allah, jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, menjadi sebab kepada kami untuk meningkatkan iman kami kepada Engkau, menjadi sebab kepada kami untuk membersihkan keyakinan kami semata-mata hanya kepada Engkau, menjadi sebab kepada kami untuk kami lagi banyak beramal kerana Engkau, agar supaya Engkau angkat darjat kami, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebagaimana datangnya tahun baru Hijriah yang membawa kebaikan daripada pertama hijrahnya Nabi Muhammad SAW, turunkanlah kebaikan daripadamu untuk kami khususnya di negeri kami tercinta ini, dan untuk kaum muslimin di timur dan di barat. Ya Allah, angkatlah bala dan musibah yang menimpa kepada semua umat Islam. Satukan hati mereka, bimbinglah mereka, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang Engkau bimbing ke jalan Nabi yang Engkau telah utus kepada kami. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan lagi dalam rancangan Assalamualaikum. Dan saya hari ini biasanya kalau saya bertugas, saya muncul di awal-awal, tapi kali ini ada satu slot khas istimewa, insya-Allah. Bersama para penonton sekalian di hari Jumaat yang mulia ini, penghulu segala hari, iaitu kita akan berbincang berkenaan dengan satu topik yang sebelum ini ada satu isu yang sedang menjadi viral dalam media sosial dan sebagainya, berkenaan dengan beberapa perkara yang akan kita kupas hari ini, insya-Allah, iaitu berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan hari ini adalah dakwah para Habib. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan salah seorang pendakwah yang cukup istimewa, yang sememangnya dikenali ramai dan juga mempunyai rancangan di TV Al-Hijrah, iaitu alhamdulillah kita bersama dengan tetamu istimewa ini, iaitu Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, insya-Allah, yang telah berada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa khabar Habib ni? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah para penonton sekalian, hari ini syukur pada Allah Subhanahu taala kerana kesudian Al-Habib sudi datang bersama dalam rancangan Assalamualaikum untuk kita memberikan sedikit pencerahan kepada para penonton sekalian berkenaan dengan apa yang viral dalam media sosial, dan kali ini kita juga nak mengetahui sebenarnya sedikit sebanyak berkenaan dengan peranan ataupun sepatutnya yang dimainkan oleh para penonton sekalian. Sebab bila kita tengok para Habib, mungkin saya nak mulakan dengan soalan yang pertama adalah dunia dakwah hari ini alhamdulillah cukup meriah dengan pelbagai pendakwah yang datang daripada luar negara dan maupun dalam negara sendiri, dan ini satu pencapaian yang sangat positif sebenarnya dalam dunia Islam Malaysia. Dan antara golongan ilmu yang turut menyumbang usaha ini adalah alhamdulillah iaitu kumpulan ulama yang digelar sebagai Habib ataupun Habaib. Dan mungkin boleh Habib boleh jelaskan sedikit sebenarnya siapakah yang digelar sebagai Habib dan apakah ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh para Habaib. Sebagai mukadimah untuk penonton kita, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TV Al-Hijrah yang menjemput saya untuk berkongsi pengalaman dan juga ilmu berkenaan dengan perkara yang terjadi khususnya saat-saat ini. Berbicara berkenaan dengan tentang datangnya ramai para ulama dan juga pendakwah daripada luar dan ke Malaysia, teringat akan satu kata-kata hikmah yang menjadi satu pegangan kepada orang-orang berilmu, bahwasanya al ilmu silatun baina ahli. Ilmu itu adalah wasilah pertalian tali silaturrahim antara orang-orang yang berilmu. Pertalian silaturrahim dengan dasar ilmu ini didasari dengan tujuan dan matlamat daripada ilmu itu tersebut, yaitu untuk mengambil manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini adalah yang terjadi di Malaysia, ramainya orang-orang yang datang daripada luar untuk menjalin tali silaturrahim dalam bidang keilmuan. Hanya perlu untuk diberikan garis bawah berkenaan dengan datangnya pendatang ulama daripada luar, beberapa perkara yang perlu untuk diambil iktibar, seperti mana pernah terjadi di zaman Al-Imam Asy-Syafi'i juga ketika berkunjung ke negeri Iraq, dan di situ adalah majoriti berpegang kepada mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini Al-Imam Syafi'i datang ke situ dan tidak membawa pandangan beliau di negeri yang sudah berpegang kepada satu pandangan tersendiri, yang pandangan mereka juga adalah tidak keluar daripada konsep ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam hal ini didapati Imam Syafi'i ketika salat di masjid Imam Abu Hanifah, salat dalam satu riwayat tidak berqunut, satu riwayat lagi tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ditanya kenapa, adakah sudah berubah pandangan dan ijtihadnya, beliau mengatakan tidak, akan tetapi menghormati kepada pandangan Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini beliau datang ke Iraq, berziarah kepada ulama-ulama di situ, berdakwah juga di situ, tetapi tidak membawa ideologi ataupun madhab beliau sendiri untuk disebarkan di tempat yang memang sudah sedia ada pegangan dan madhab yang baik dan benar, yaitu dalam lingkaran ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam hal ini perlu adanya silaturahim, tetapi tidak membawa pandangan di negeri masing-masing yang tidak sesuai di negeri yang diziarahi oleh seorang alim tersebut. Sama yang apa yang dibawa oleh para habaib ataupun habib yang datang ke Nusantara, bukan hanya di Malaysia sahaja, akan tetapi di Indonesia, Brunei, Filipina dan juga beberapa negara yang lain di kawasan Asia Tenggara. Perlu saya memberikan ulasan sedikit berkenaan dengan kalimat Habib itu sendiri yang mungkin perlu saya memberikan ulasan lebih detail. Kalimat Habib dinisbahkan dari segi bahasa itu adalah yang dikasihi, dan bila mana diartikan secara bahasa maka siapa saja memanggil orang yang disayang dengan Habib. Kalau perempuan Habibati, kalau laki-laki Habibi, dan ini pun sampai sekarang dalam dunia kekeluargaan orang panggil yang disayangi Habibi atau Habibati. Tetapi menjadi satu istilah tersendiri, Habib kepada satu golongan yang berasalkan daripada Hadramut, Yaman, yang tidak diberikan kecuali kepada orang alim
yang mempunyai pengaruh dalam bidang keilmuannya, maka dinisbahkan atau dipanggil mereka sebagai habib oleh karena sebagai guru yang disayangi oleh pengikutnya. Dalam hal ini yang memberikan gelaran itu sendiri adalah mereka yang anak murid kepada guru tersebut, yang sebelum kalimat habib itu menjadi satu label kepada golongan ulama yang perlu saya jelaskan di sini kalau gelaran itu mulai wujud pada awal abad ke-11 Hijriah, tepatnya pada zaman Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang sebelumnya para ulama lebih dikenali dengan imam atau lebih dikenali dengan syekh, yang kemudian dikenali dengan habib. Akan tetapi gelaran habib itu yang awalnya disebahkan kepada para ulama yang disayangi oleh pengikut dan muridnya, menjadi meluas kepada semua yang satu rumpun daripada ulama tersebut, walaupun hakikat dasarnya pemberian nama habib itu sendiri adalah dinisbahkan kepada para ulama sendiri. Ianya bukan menjadi tuntutan kepada para habib untuk dipanggil sebagai habib, sebab realitinya ramai daripada golongan habib sendiri yang tidak dinamakan habib. Bahkan di Malaysia sendiri mungkin kita boleh memberikan contoh dalam hal ini, Tok Kupaluh umpamanya, yang dia termasuk juga keturunan daripada golongan habib, tetapi tidak digunakan nama habib, bahkan namanya pun kurang dikenal berbandingkan kepada gelarannya. Beliau adalah Said Abdul Rahman, akan tetapi dikenal dengan Tok Kupaluh. Itu di Malaysia. Di Indonesia, Sunan 9 Sunan yang lebih dikenali dengan Wali Songo, mereka adalah berketurunan dari satu rumpun yang sama, tetapi tidak digunakan gelaran habib, karena intinya adalah habib itu sendiri adalah gelaran yang diberikan kepada para ulama yang di Hadramut dahulu, yang dikenal dengan pengaruh keilmuannya. Ini berkenaan dengan kalimat habib itu sendiri, dan juga adapun pegangan para habaib di dalam berdakwah. Mungkin saya perlu kongsikan dalam 3 kategori yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah dari segi pegangan akidah, dan juga daripada pegangan fiqh, dan juga pegangan daripada al-akhlaq ataupun at-tazkiyah. Bila mana berbicara tentang akidah para habaib, maka kita melihat bahwasanya ulama daripada kalangan habaib sendiri seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan beliau adalah menjadi rujukan kepada ramai para ulama di zamannya, baik daripada orang Hadramut atau orang Yaman dan juga di luar. Beliau mengatakan wa kun asy'ariyan fi'tiqadika. Jadilah kamu berakidahkan Asy'ari dalam keyakinan kamu, dalam akidah kamu. Ini yang berbicara wa fahuwal manhalus safi aniz zayghi wal kufri. Ini pegangan akidah Asy'ariyah, pegangan yang bersih daripada terpesong, menyeleweng, dan bersih daripada kekufuran. Manhaj akidah Asy'ariyah ini pegangan para habaib di tempat kelahiran para habaib, yaitu di Hadramut. Yang kedua berkenaan dengan pegangan fiqh. Fiqhnya adalah golongan yang memperjuangkan mazhab Al-Imam Syafi'i di Yaman adalah golongan para habaib. Pada permulaan abad yang ketiga, permulaan abad yang keempat, permulaan abad yang keempat, yang di situ ada golongan kecil daripada mazhab Imam Syafi'i di Hadramut, dan majority waktu itu banyak golongan daripada golongan Ibadhiyah yang bukan termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah, yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i dan akidah Asy'ariyah di Hadramut adalah golongan para habaib. Perjuangan dakwah, sehingga lahir daripada mereka ulama-ulama yang bermadhabkan Syafi'i, bahkan menjadi mufti di Hadramut, termasuk di luar Hadramut daripada golongan para habaib, semuanya adalah dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau di Hadramut daripada faqih muqaddam Syafi'i, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Syafi'i, Abdurrahman al-Masyhur mufti yang abad yang ke-13 Syafi'i. Kalau kita mungkin lebih luas lagi di Malaysia, di Johor, Al-Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad Syafi'i. Di Indonesia ramai ulama habaib Syafi'i. Dan di mana-mana Nusantara ini habaib bermula daripada lahirnya di Hadramut situ dan menyebarkan dakwahnya keluar, semua akidahnya adalah Asy'ari dan juga pegangan fiqahnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Bila mana didapati daripada kalangan habaib
yang tidak berpegang kepada Syafi'i ataupun tidak berkonsepkan kepada mazhab akidah Syariah, ianya tidak menjejaskan kepada konsep dasar kepada habaib, individu tidak boleh dihukumkan kepada dasar pegangan para habaib. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah berkenaan dengan pegangan dalam ilmu tazkiyah ataupun ilmu tasawuf, mungkin lebih dikenali, adalah berpegang kepada konsep Al-Imam Al-Ghazali. Yang ini juga dinyatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang menjadi rujukan kepada ramai para ulama, mengatakan bahwasanya pegangan kita adalah dalam kitab Al-Ihya atau Al-Imam Al-Ghazali, sehingga dikatakan man lam yaqra Al-Ihya falaysa lahu haya. Orang yang tak baca kitab Ihya maka dia tak punya malu. So ini 3 perkara yang menjadi pegangan kepada habaib daripada lahirnya pegangan ini sampai hari ini adalah dalam akidahnya Asy'ariyah, dalam fiqhnya Syafi'iyah, dan juga pegangan tasawufnya adalah dalam pegangan Al-Imam Al-Ghazali. Baik, alhamdulillah, terima kasih Habib Ali. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan sebentar lagi, dan saya yakin ramai juga yang bertanyakan soalan tentang kita akan mendapatkan penerangan dengan lebih lanjut daripada Habib Ali sebentar lagi berkenaan dengan apa saja isu yang mungkin viral seketika buat masa ini menjadi persoalan kepada diri anda. Semuanya kita berehat seketika, semuanya selepas ini dalam rancangan Assalamualaikum. Underground. Alhamdulillah, meneruskan majlis ilmu, insya-Allah menjadi Raudhatun Riyadhil Jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Insya-Allah kita nak meneruskan bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin. Dan Habib Ali, baru-baru ini ada juga kita tengok beberapa kenyataan yang menyatakan bahawa para habib ini terlibat ataupun mempunyai kaitan dengan beberapa badan tarikat yang dianggap kontroversi. Jadi malah ada yang mendakwa bahawa beberapa habib terlibat dengan kegiatan
dan amalan beberapa tarekat sebegini. Mungkin komen sedikit daripada Habib Ali. Naam, Ustaz Fadli. Sebelum ini pun ada beberapa tuhmahan yang dinisbahkan kepada para habaib. Seperti sebelum ini pernah dituhmahkan sebagai Syiah dan juga tentunya tuhman ini dengan ada beberapa perkara yang dilihat oleh segolongan yang apa persepsi itu persepsi dia menilai kepada kita terlibat dalam golongan tersebut, atau adanya memang golongan daripada habaib sendiri yang berpegang kepada madhab Syiah secara individu, kemudian dinisbahkan kepada seluruh kepada para habaib. Baru-baru ini pun dinisbahkan juga kepada satu pergerakan atau tuhmahan yang seakan-akan ianya menjadi pegangan dakwah kepada para habaib tentang apa amalan-amalan yang terkait dengan beberapa tarekat tertentu. Bagi saya perlu saya untuk memperjelaskan bahwasanya pegangan para habaib di dalam perjalanan kerohanian itu sendiri adalah berkonsepkan kepada 5 perkara. Dan ini sabit dalam rujukan-rujukan kita, buku-buku yang ditulis oleh para habaib sendiri. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah amal. Yang ketiga adalah ikhlas dalam mencari ilmu dan dalam beramal. Yang keempat adalah al-wara, yakni sifat wara. Yang kelima adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 perkara ini adalah menjadi tonggak utama kepada pegangan dakwah para habaib di dalam perjalanan kerohanian. Dalam hal ini, cara mengimplementasikan 5 perkara ini adalah dibahagikan masa untuk berilmu, untuk beramal, untuk melahirkan, untuk belajar bagaimana kita ikhlas dalam mencari ilmu, dan juga bagaimana meningkatkan sikap wara dan juga meningkatkan perasaan takut kepada Allah. Itu adalah merupakan teras perjalanan kerohanian para habaib. Apa yang dituhmahkan tentang hal-hal yang tidak ada sebenarnya kepada pegangan para habaib ini adalah satu tuhmahan yang tidak berasas, yang tidak sepatutnya dituhmahkan tanpa ada bukti ataupun merujuk kepada orang yang terlibat untuk mengambil penjelasan akan apa yang dituhmahkan tersebut. Kalau hanya sekedar berada bersama dengan golongan-golongan tertentu lalu akan dinisbahkan dia terikut dengan golongan itu, saya rasa tidak sesuai untuk menilai sebuah pegangan yang bersifat satu amalan ibadah ataupun cara untuk mendekatkan diri kepada Allah mudah dinilai dengan hanya melihat luaran atau dengan kulit sahaja. Kita tidak dapat menilai seseorang itu pegangannya mazhab Syafi'i kecuali kalau kita berdiskusi dengan orang itu lalu bertanya tentang pandangan-pandangan tertentu, maka daripada apa pandangan orang itu kita akan nampak ini pegangannya Syafi'i, demikian Maliki, demikian Hanafi, demikian Hambali. Ini dalam pegangan mazhab fiqh. Sama juga seseorang itu tidak dapat membezakan fulan itu pegangannya Asy'ari atau Mu'tazili atau pandangan akidah yang lain kecuali bila mana dinampak daripada statement orang-orang itu sendiri yang mempunyai pegangan yang cenderung kepada pegangan akidah golongan-golongan tertentu. Tetapi tidak akan dikatakan kalau orang duduk bersama dengan seseorang yang mungkin beza dalam mazhab atau beza dalam akidah ataupun beza dalam agama pun juga akan dinisbahkan orang itu sama dengan golongan tersebut. Kalau dalam mudah menilai daripada segi luaran maka tidak akan menepati kepada kebenaran. Mungkin dalam hal ini perlu untuk kita mengambil contoh daripada apa yang berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu iktibar kepada kita semua akan satu isu yang pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah, tuhmahan kepada Siti Aisyah kalau dia berbuat zina dengan Safwan ibn Mu'attal dalam kisah Al-Ifk yang sudah dalam surat An-Nur yang dikisahkan oleh Allah. Permulaannya itu satu orang bercakap, lalu berpindah daripada mulut kepada yang lain sehingga satu Medina heboh memperbincangkan tentang masalah isu tersebut. Allah menggambarkan dalam Al-Quranul Karim,
innal ladzina ja'u bil ifki hum usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa dusta, tuhmahan tidak berasas itu jangan adalah golongan daripada kamu sendiri. Jangan kamu anggap perkara itu sudah buruk bagi kamu, tapi baik bagi kamu, yakni karena sebagai satu dugaan untuk menguji sikap kita sejauh mana kita menyikapi isu yang dihebohkan. Masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menanggung dosa daripada tuhmahan tersebut. Masing-masing ikut kapasiti sejauh mana dia terlibat kepada tuhmahan itu. Walladzi tawalla kibarahu, yang menjadi punca kepada fitnah itu sendiri adalah akan mendapatkan azab yang pedih. Diagihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menentukan sikap orang-orang yang terlibat di dalam isu, ikut kapasiti sejauh mana. Adakah termasuk yang mentuhmah? Adakah termasuk orang yang mempunyai baik sangka? Ataupun termasuk orang yang menjadi punca kepada tuhman itu berlaku. Lebih risaukan lagi kalau dunia hari ini tuhmahannya begitu cepat tersebar melalui media sosial dan sebagainya. Lagilah, ya subhanallah. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang Muslim, kita diingatkan oleh baginda Rasulullah, al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam itu adalah yang orang lain, orang Islam lain selamat daripada mulut dan juga tangannya. Mulut dari perkataan, tangan itu bukan hanya sekedar pukulan, tapi type di dalam SMS ke, WhatsApp ke, Facebook ke, tanpa ada satu memastikan terlebih dahulu apa yang akan disebarkan, apa yang akan disampaikan itu benar atau tidak. Dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka gunakan dengan mulut atau dan juga tangannya sendiri.